Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Raudah binti Azman, Nometrik A 175194. Dalam video ini saya dan rakan saya Nur Ashikin binti Roslan akan menerangkan tentang kepercayaan dan adat Hinduism. Setiap agama mempunyai kepercayaan masing-masing. Begitu juga untuk agama Hindu. Agama Hindu mempunyai 4 kepercayaan. Yang pertama Atman, yang kedua karma dan samsara, yang ketiga papa dan punya, dan yang keempat moksha. Sekarang mari kita lihat apakah kepercayaan-kepercayaan bagi penganut agama Hindu. Dalam agama Hindu, terdapat keyakinan bahawa ada sesuatu yang sejati dalam setiap jiwa manusia. Ia disebut sebagai Atman. Sifatnya kekal dan tidak akan hancur. Atman adalah sesuatu yang sukar untuk diungkapkan kerana ia adalah pusat dalam jiwa manusia. Istilah Atman dan roh kadang-kala digunakan dalam konteks yang sama. Dalam suatu pengertian yang mendalam, Atman adalah satu percikan daripada Tuhan Brahman, sedangkan roh adalah penggerak kepada segala kehidupan makhluk. Dalam kitab Upanishad menyatakan bahawa setiap manusia akan merasakan bahawa Atman ada dalam diri mereka. Dengan Atman inilah akan berlakunya samsara, reinkarnasi ataupun kelahiran semula bagi manusia. Ini kerana apabila seseorang meninggal dunia, Atman dalam dirinya akan beralih dan berada dalam bentuk kelahiran manusia yang lain. Karma dan samsara. Perkataan karma sekiranya diterjemahkan secara literal bermaksud tindakan, pekerjaan ataupun perbuatan. Dan menurut teori Veda, karma merupakan undang-undang moral kepada sebab dan akibat. Ia berasaskan kepada 3 perkara. Yang pertama, sebab dan akibat daripada etika atau tidak beretika. Yang kedua, perbuatan baik atau buruk mempunyai kesan selepasnya. Dan yang ketiga, kelahiran semula. Karma juga dapat ditafsirkan sebagai suatu keadaan individu sekarang dengan merujuk kepada segala tindakannya pada masa lalu. Dengan kata lain, keadaan manusia hari ini merupakan hasil perbuatan mereka di masa lalu. Manakala perbuatan pada hari ini akan dibalas pada masa hadapan. Samsara merupakan kitaran kehidupan. Ia seakan tidak berhenti selagi Atman seseorang itu tidak mencapai suatu tahap yang boleh menghentikan kitaran samsara. Bagi seseorang yang ingin bebas daripada kitaran kelahiran semula iaitu samsara, dia hendaklah mencapai tahap moksha untuk memastikan mereka memperolehi kebahagiaan yang berkekalan. Papa dan punya. Menurut agama Hindu, sesuatu perbuatan yang baik itu dinamakan sebagai punya, manakala perbuatan jahat pula dinamakan papa. Punya dan papa adalah timbal balas kepada dosa dan pahala atas sesuatu perbuatan. Sebagai contoh, seorang lelaki membunuh orang awam, maka dia telah melakukan papa dan kelahirannya kelak adalah balasan terhadap perbuatan itu dengan kehidupan penuh kesengsaraan dan berkasta rendah. Kitaran ini akan berterusan selagi mana manusia tidak sedar moksha iaitu kebebasan daripada samsara. Moksha adalah matlamat yang paling penting dalam agama Hindu. Dari satu sudut, moksha adalah satu konsep yang berkaitan dengan pembebasan daripada kesedihan, penderitaan dan samsara. Ia bebas daripada kitaran kehidupan selepas kematian. Moksha juga merupakan satu manifestasi bagi merealisasikan kesatuan dan hubungan yang kekal dengan Tuhan. Apabila seseorang mencapai moksha, ia dianggap telah memiliki mental yang sempurna dan dapat menolak hawa nafsu. Ia adalah suatu perkara yang menjadi idaman bagi setiap penganut agama Hindu. Seterusnya, adat resam kelahiran agama Hindu. Terdapat 2 bahagian iaitu semasa mengandung dan semasa bersalin. Semasa mengandung, ia disebut sebagai adat valai kapu. Adat ini dilakukan ketika kandungan sulung wanita hamil menjangkau usia 7 hingga 9 bulan. Wanita hamil tersebut akan dipakaikan sebentuk gelang tangan baru yang dikenali sebagai sul kapu. Sul bermaksud kandungan ibu dan kapu pula bermaksud perlindungan. Gelang ini dipakai bertujuan untuk melindungi bayi di dalam kandungan daripada kesukaran semasa bersalin. Gelang tangan yang dipakaikan dalam upacara ini terdiri daripada beberapa jenis iaitu gelang kaca, pancalogam dan emas mengikut kemampuan masing-masing. Setelah anak dilahirkan, gelang tangan emas tersebut akan dileburkan untuk dibuat perhiasan bagi bayi tersebut dan akan dipakaikan pada hari pemberian nama. Pada hari upacara dilakukan,
Hadiah kepada wanita hamil tersebut yang dikenali sebagai cir diatur ke dalam dulang yang mempunyai bilangan ganjil. Hadiah ini termasuk barang kemas, sari, gelang tangan, serbuk kumkum, kunyit, buah-buahan, sirih pinang, sikat dan cermin serta pelbagai manisan. Seterusnya, upacara memandikan wanita hamil tersebut diadakan. Upacara ini juga dikenali sebagai mutugunir. Wanita hamil akan dimandikan dengan air seperti air susu, air kunyit, air kelapa muda, air mawar dan bunga-bungaan. Setelah mandi, wanita hamil tersebut akan dihias seperti pengantin dan seterusnya akan dikalungkan dengan kalungan bunga oleh suaminya. Semasa bersalin pula, waktu kelahiran adalah penting bagi masyarakat India di mana ia akan dicatat dengan tepat bagi menentukan bintang bayi mengikut almanah Hindu. Bintang bayi ini akan menentukan mental, fizikal dan juga rohani bayi sehingga dewasa. Antara adat selepas kelahiran bayi adalah: yang pertama, membisikkan nama Tuhan. Sebaik sahaja bayi dilahirkan, Sami atau sesiapa sahaja yang berpengetahuan tinggi mengenai agama Hindu akan membisikkan Gayatri Mantiram, iaitu sejenis mantra Tuhan, di telinga bayi sebelum tali pusat dipotong. Namun begitu, adat ini disesuaikan dengan hanya membisikkannya sebaik sahaja melihat bayi tersebut kerana perubatan moden tidak membenarkan sesiapa memasuki bilik bersalin. Bisikan nama Tuhan pada telinga bayi adalah untuk membolehkan bayi tadi mendengar nama Tuhan sebelum mendengar apa-apa yang lain. Ia bertujuan untuk membawa rahmat kepada bayi tersebut. Adat yang kedua adalah potong tali pusat. Tali pusat yang dipotong akan ditanam bersama uri dan ditembuni di sekitar kawasan rumah bersama duit tembaga, serbuk kunyit, garam dan pinang. Bahan-bahan ini dimasukkan bersama untuk mengelakkan dikorek oleh binatang liar dan tidak digunakan oleh ahli sihir. Adat yang terakhir adalah menyapu madu. Bayi yang baru dilahirkan juga akan disapu madu bercampur minyak sapi pada lidahnya. Di samping madu, air gula juga boleh digunakan. Minyak savenai yang merupakan campuran minyak bijan, minyak lenga dan mambu juga kadang-kala digunakan. Kegunaan minyak ini dipercayai boleh membawa kecantikan dan supaya bayi tidak diserang sebarang penyakit. Madu pula dikatakan dapat melembutkan lidah bayi dan memudahkan bayi bertutur. Setitik minyak bijan yang dicampur dengan sedikit susu ibu dan disapu ke mulut bayi akan bertindak menjadi pelawas dalam sistem penghadaman dan membantu tumbesaran bayi tersebut. Dapat disimpulkan di sini bahawa keempat-empat kepercayaan dan adat kelahiran tersebut telah mempengaruhi agama Hindu dari zaman purba sehingga kini. Ia bertujuan bagi mengekalkan keturunan dan adat warisan supaya tidak ditelan zaman yang semakin moden ini. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.